Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din. Allahumma 'allimna mimma jahilna wa dhakkirna mimma nasina wa qur rabbi zidni 'ilma. Alhamdulillah, tuan-tuan, perempuan, semua jemaah Surau An-Nur Bandar Puteri Kelang, bersyukur kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah taufik, hidayah, inayah daripada Allah, kita dapat mentaati perintah Allah taala, kita dapat meninggalkan segala larangan Allah taala, kita dapat mengikut sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, dengan izin Allah Ta'ala, Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan kesempatan kepada kita pada malam ini dapat kita menyambung kuliah bulanan kita, yang mana kita menyambung pengajian kita menggunakan kitab tafsiran ayat-ayat Ya ayyuhalladzina amanu, yang mana kita terus ke dalam kitab. Bagi yang ada kitab, pada muka surat 273, iaitu tentang dua golongan manusia. Kita masih lagi membicarakan seruan Allah Ta'ala, seruan yang ke-16, iaitu tentang pengharaman taat kepada orang kafir dan kesan buruknya. Maknanya Allah Ta'ala melarang orang Islam taat kepada orang kafir. Baik, berkata musannif rahimahullahu ta'ala, wa nafa'ana bi'ulumihi fid darin amin. Berkata pengarang kitab, dua golongan manusia, satu golongan di syurga, yang lainnya di neraka. Golongan manusia ni, golongan yang pertama Allah Ta'ala masukkan ke dalam syurga. Golongan yang kedua Allah Ta'ala campakkan masuk ke dalam neraka Allah. Baik saudaraku se-Islam, sesungguhnya pelindungmu Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkanmu dari ketaatan terhadap orang kafir. Allah lah pelindung bagi orang mukmin. Pada muka surat 270 itu, iaitu seruan yang ke-16, Allah Ta'ala berfirman, balillahu maulakum wa huwa khairun nasirin. Allah lah pelindungmu. Balillahu maulakum. Pada pengajian yang lepas, kita telah membicarakan berkaitan dengan bagaimana ada di kalangan orang Islam yang taat kepada orang kafir. Apa sebab orang Islam taat kepada orang kafir? Sebabnya adalah ketika mana di dalam peperangan Uhud. Di dalam peperangan Uhud, ramai di kalangan umat Islam yang terbunuh, gugur, mati syahid. Maka orang kafir dan orang munafik menyebarkan berita palsu dengan mengatakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah pun wafat, telah terbunuh dalam peperangan Uhud. Maka bila mana umat Islam mendengar berita Nabi sallallahu alaihi wasallam telah wafat, maka ada di kalangan umat Islam yang mula berpaling, cenderung
pergi kepada orang munafik, pergi kepada orang kafir. Malah ada di kalangan umat Islam yang meminta perlindungan agar orang kafir dan orang munafik ini memberi jaminan keselamatan, keamanan kepada mereka. Sebab itu Allah Ta'ala melarang orang Islam jangan taat kepada orang kafir. Ya ayyuhalladzina amanu in tuti'ul ladzina kafaru yaruddukum ala aqabikum fatanqalibu khasirin. Wahai orang yang beriman, jika kamu taat kepada orang kafir ini akan mengembalikan kamu kepada kekufuran dan juga kamu akan menjadi orang yang rugi. Baik. Kata pengarang, Allah ingatkan orang Islam jangan taat kepada orang kafir. Apakah engkau tahu mengapa? Ini disebabkan manusia terdiri dari dua golongan. Satu golongan berada di syurga, sedangkan satu golongan lainnya berada di neraka. Kata pengarang, manusia ini dia ada dua golongan. Golongan yang pertama berada di syurga Allah. Golongan yang pertama Allah masukkan ke dalam syurga. Golongan yang kedua Allah Ta'ala masukkan ke dalam neraka. Adapun golongan yang berada di syurga adalah golongan yang terdiri dari orang yang beriman. Orang yang masuk syurga ni siapa tuan-tuan? Innal ladina amanu, sesungguhnya orang yang beriman, wa amilus salihat, dan beramal saleh. Lahum jannatun tajri min tahtihal anhar, bagi mereka syurga yang mengalir di bawahnya air sungai. Innal ladina amanu, beriman kepada Allah. Maka yang beriman, orang yang beriman kepada Allah Ta'ala, tempat dia di syurga Allah Ta'ala. Dan juga orang beriman yang menjaga tauhid, akidahnya sahih, akidahnya benar. Akidah ni penting kan? Keyakinan, kepercayaan, akidah kita berpegang dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Datanglah ajaran apa pun, liberal, plural, apa lagi, liberal, plural, apa lagi satu lagi datanglah ajaran kefahaman apa sekalipun, kita tak terkesan, kita tetap berpegang dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Orang yang beriman, dia akan dimasukkan ke dalam syurga. Orang yang beriman, dia menjaga tauhid, keyakinan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ramai hari ini orang yang jahil. Orang jahil tidak ada asas akidah, tidak ada asas rukun iman yang kuat, rukun Islam yang kuat. Mudah bila mana datang ajaran sesat, bila mana datang ajaran-ajaran yang bercanggah dengan Islam, mudah diperdaya, mudah ditipu, mudah bila mana ada ajaran sesat yang perwatakannya pada zahirnya tengok pada zahir seperti seorang ulama, seorang ustaz, tapi hakikatnya adalah ajaran sesat. Maka hati-hati. Sebab itu orang yang beriman, dia kena jaga akidah dia. Dan yang berjalan di jalan perhambaan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, siras salikin, berjalan jalan akhirat, maknanya berjalan di jalan perhambaan kepada Allah Taala. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus, mustaqim. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, perjalanan kita masih jauh. Kita sedia maklum bahawa dunia ini hanyalah sementara. Umur yang Allah Ta'ala
berikan kepada kita ni, peluang yang Allah Ta'ala berikan kepada kita ni, kita kena pastikan kita ini berjalan di atas landasan menuju kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, kerana jalan ini ada 73 jalan. Jalan ini yang akan ditempuhi oleh umat manusia ni. 73. Satu sahaja yang selamat, yang berada di landasan yang benar, akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Sebab itu kita kena sentiasa berdoa pada Allah, ya Allah, tunjukkanlah kepada daku jalan yang lurus, ihdinas siratal mustaqim. Sebab itu kita kena doa, ya Allah, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, tunjukkanlah yang benar itu benar sehingga kami dapat mengikutinya. Wa arinal batila batinan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami yang batil, yang sesat, yang batil, yang sesat itu sesat sehingga kami dapat menjauhi daripadanya. Allah, tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah. Maka beriman pada Allah, memelihara, menjaga tauhid, akidah yang benar, insya-Allah kita akan dimasukkan ke dalam syurga Allah Ta'ala. Ya. Akan tetapi golongan lainnya iaitu golongan yang berada di neraka, mereka lah orang kafir dan orang yang mengingkari Tuhan. Ateis. Golongan yang menyengutukan Allah dan orang yang melakukan hasutan, golongan yang mengakibatkan kehancuran dan kerugian. Baik. Golongan yang pertama, tuan-tuan, golongan yang akan dimasukkan ke dalam syurga Allah Ta'ala. Golongan yang kedua akan dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik. Tuan-tuan, puan-puan, semua yang menonton FB Live pada malam ini, sebut tentang syurga dan neraka ini, kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala agar kita tidak dimasukkan ke dalam neraka. Walaupun seorang yang beriman pada Allah, dia orang Islam, tetapi disebabkan dosa yang dia lakukan, dia dimasukkan ke dalam neraka, walaupun akhirnya dia dikeluarkan daripada neraka. Kalau boleh, kita tak nak sama sekali masuk ke dalam neraka, walaupun akhirnya kita dikeluarkan daripada neraka, masuk ke dalam syurga. Kerana penghuni neraka, orang yang pernah masuk ke dalam neraka, walaupun dia dikeluarkan daripada neraka jahanam, dan dia sebelum masuk ke dalam syurga, keluar daripada neraka, sebelum masuk ke dalam syurga, dia mandi terlebih dahulu air hayah, mana air kehidupan. Kerana orang yang keluar dari ahli neraka, yang keluar daripada neraka ni, rupa dia buruk, rupa yang hitam, kerana diseksa, dibakar dalam neraka, dicelup dalam air kehidupan, barulah dimasuk ke dalam syurga Allah. Ketika mana penghuni neraka dikeluarkan daripada neraka dan dia nak masuk ke dalam syurga, dia malu, sebab ada ditulis di dahi dia banduan neraka. Jadi ahli neraka yang dikeluarkan daripada neraka nak masuk ke dalam syurga, ada tanda banduan neraka, bekas ahli neraka. Maka malulah keluar daripada neraka nak masuk syurga, malu, ada tertulis ahli neraka, bekas ahli neraka, mantan ahli neraka. Jadi berdoa kepada Allah, ya Allah, hilangkanlah tulisan, tanda ahli neraka itu. Maka akhirnya Allah mengkabulkan, hilang tanda pernah masuk ke dalam neraka. Masya Allah, tabarakallah. Tuan-tuan perempuan yang dirahmati oleh Allah SWT, mudah-mudahan kita selamat daripada neraka. Baik, yang mana azab neraka ni dahsyat. Tuan-tuan rasanya pernah dengar lah bagaimana azab yang paling ringan adalah seseorang dia memakai, kita kata teropah, selipar. Dia pakai selipar neraka ni,
pakai menggelagak otak dia. Menggelagak maknanya begitu panas dia. Selipar kasut yang dia pakai tu, kepanasan daripada tapak kaki dia tu naik sampai ke kepala otak dia menggelegak. Wal'iyadu billahi min dzalik. Kita mohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita daripada api neraka Jahannam. Baik. Golongan pertama merupakan mereka yang berbahagia. Masya Allah. Golongan yang pertama ni, ashabul jannati humul faizun. Ashabul jannah, ahli syurga, humul faizun. Mereka ni adalah orang-orang yang berjaya. Manakala ashabun nar, ashabun nar ni ahli neraka. Maka golongan yang berbahagia adalah golongan yang memasuki syurga Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Apabila memasuki syurga Allah Subhanahu wa taala ini, ahli syurga akan bergembira, ahli syurga akan berbahagia. Masya Allah, tabarakallah. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam syurga ini kenikmatan-kenikmatan yang tak pernah dilihat oleh mata, yang tak pernah didengar oleh telinga, tak pernah terlintas di dalam benak hati kita. Itulah syurga Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang lelaki, Masya Allah, Allah Subhanahu wa taala kurniakan ganjaran apa dia? Bidadari. Kerana Allah Taala sediakan bagi orang lelaki bidadari. Masya Allah, tabarakallah. Jadi berbahagialah ahli syurga. Sedangkan golongan kedua terdiri dari mereka yang sengsara. Yang sengsara ni adalah golongan yang dimasukkan ke dalam neraka Allah Ta'ala. Maka lihatlah dirimu dan pilihlah di antara dua golongan ini. Kata pengarang, kita muhasabah diri kita, kita nak pilih golongan yang mana. Di akhirat ini, dia hanya ada dua tempat yang akan Allah Ta'ala masukkan. Selepas alam kubur, padang mahsyar, titian siratal mustaqim. Selepas habis selesai hisab, penghitungan, maka akhirnya manusia akan dimasukkan sama ada ke dalam syurga yang penuh dengan kenikmatan, ataupun dicampak masuk ke dalam neraka Jahannam, tempat yang sengsara, tempat yang derita. Perbanyakkan doa tuan-tuan, perempuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Waqina adzabannar, waqina adzabannar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, selamatkan diri kamu. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Selamatkan ahli keluarga kamu daripada apa? Selamat daripada api neraka Jahannam. Apakah engkau ingin berada di antara mereka yang berbahagia, atau engkau ingin berada di antara mereka yang sengsara? Hidup ni tuan-tuan ada pilihan. Hidup ini tuan-tuan perempuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pilihan kita. Allah Ta'ala kurniakan kepada kita akal yang waras, kita boleh berfikir. Maka tuan-tuan, fikirlah, pilihlah jalan mana yang kita nak pilih. Sama ada kita nak berbahagia ataupun kita nak sengsara. Kita ada pilihan. Sebab itu orang gila yang tak berakal, dia tak waras, dia orang gila, maka dia ini tidak dikira bila mana dia melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dia gila, dia tak tahu apa. Ataupun budak-budak. Sebab itu orang gila, budak-budak, kalau dia buat dosa, biasa orang kata, tengok orang gila, orang kata ahli syurga, ahli syurga, ahli syurga. Sebab apa?
Sebab orang gila ni dia tidak berakal. Manakala kita ada akal. Sebab itu tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah SWT. Allah Ta'ala itu tidak zalim. Ya. Allah SWT haramkan ke atas diri Allah SWT itu zalim. Dan Allah Ta'ala melarang sesama manusia melakukan kezaliman. Maka, apa bukti Allah Ta'ala itu tidak zalim? Bukti dia adalah orang yang berakal, ada perhitungan, ada pembalasan, ada ganjaran. Manakala orang gila yang tidak berakal, tidak ada hitungan, tidak ada pembalasan. Nah, itu tanda bukti Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak zalim. Ya. Apakah engkau termasuk golongan syurga yang menduduki taman-tamannya atau golongan neraka yang mendiami api yang membara? Sungguh berbeza dan jelas berbeza. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Fa ammal ladina syaqu fa fin-nar lahum fiha zafirun wa shahiq khalidina fiha ma dabatis samawati wal ardu illa ma syaa rabbuk inna rabbaka fa'alun lima yurid." Yang bermaksud, adapun orang-orang yang celaka, fa ammal ladina syaqu fa fin-nar, ahli neraka ni adalah orang yang celaka. Orang yang celaka, maka tempatnya di dalam neraka. Orang celaka, tempat di dalam neraka. Siapa yang Allah Ta'ala laknat, siapa yang Allah Ta'ala murka, tempat dia di dalam neraka. Ya. Di dalam neraka ini, mereka mengeluarkan dan menarik nafas dengan merintih. Ahli neraka ni, dia berada di dalam neraka ni, dia tarik nafas, dia keluarkan, dia hirup udara, kemudian dia keluarkan, dia tarik nafas, dia lepas nafas dengan merintih. Maksudnya duduk dalam neraka ni, tarik nafas, lepas nafas ni dalam keadaan merintih, menderita, sengsara berada di dalam neraka Allah. Mereka kekal di dalamnya, kekal dalam neraka ni selama ada langit dan bumi, kecuali jika Tuhanmu mengkehendaki yang lainnya. Maknanya Allah Subhanahu Wa Taala ni Maha Pengampun. Jika seseorang umat Islam, dia melakukan dosa, kemudian dia mati, dia diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam neraka, dengan tempoh berapa lama tempoh dia berada dalam neraka, akhirnya dia dikeluarkan daripada neraka Jahannam. Nah, maknanya dia kekal di dalam neraka kecuali jika Allah Ta'ala nak berkehendak yang lainnya. Sesungguhnya Tuhanmu Maha Perkasa terhadap apa yang dia kehendaki. Inna rabbaka fa'alul lima yurid. Allah Ta'ala ni, Allah ini dia Maha berkuasa terhadap apa yang dikehendaki oleh Allah. Inna rabbaka fa'alun lima yurid. Apa yang Allah Ta'ala nak buat, dia boleh buat, dia berkuasa. Manusia kadang-kala dia ada kehendak, tetapi bukan semua kehendak manusia itu dia dapat penuhi. Contohlah seseorang tu, dia nak begini, dia nak begini. Tak semua dia dapat buat. Hatta dia seorang Perdana Menteri pun, seorang raja pun, bukan semua kehendak dia itu dapat dipenuhi. Berbeza dengan Rabb, Khalik, Allah SWT, apa yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala, Allah berkuasa melakukan, buat apa yang dikehendaki oleh Allah SWT. Baik. Wa ammal ladina su'idu fa finna wa ammal ladina su'idu fa fil jannati khalidina fiha ma damatis samawati wal ardu illa ma syaa rabbuk ata'an ghaira majdud. Nah, adapun orang yang berbahagia. Orang yang berbahagia siapa? Orang yang berbahagia ini dia dimasukkan ke dalam syurga Allah Ta'ala, dan dia kekal di dalam syurga Allah Ta'ala selama ada langit dan bumi, kecuali jika Tuhanmu mengkehendaki yang lainnya sebagai kurnia yang tiada putus-putusnya. Masya Allah, tabarakallah tuan-tuan. Ata'an ghaira majdud.
Ata'an ghaira majdud ni maknanya kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala ini tidak putus-putus. Di dalam syurga, makanan, buah-buahan, segala kenikmatan itu la maqtu'atin wa la mamnu'ah. La maqtu'ah, tak putus-putus. Kita makan buah, makan buah apa? Buah pisang, buah apple, buah apalah buah sedap-sedap. Makan tak habis, makan tak habis, tak habis. Lepas makan buah, minum air susu, lepas minum air susu, minum dalam syurga arak pun ada. Maksudnya tidak putus-putus. Kenapa? Ia merupakan kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah hebatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka berbahagialah siapa yang menjadi golongan yang berbahagia, iaitulah golongan yang dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam syurga yang penuh kenikmatan. Ibnul Qayyim berkata, Allah Ta'ala meletakkan hamba ini berada di antara perintah dan larangan, memberi dan menolak, sehingga mereka terpisah ke dalam dua golongan. Baik dalam hidup kita ni tuan-tuan, perempuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah Subhanahu Wa Ta'ala menetapkan bagi hamba ini di antara apa tuan-tuan? Di antara dua je. Perintah Allah, larangan Allah. Memberi, menolak. Baik satu golongan yang meninggalkan perintahnya dan melakukan larangannya. Ini golongan yang dimurkai oleh Allah Ta'ala ini. Apa yang Allah Ta'ala perintahkan, dia tak peduli. Dan apa yang Allah Ta'ala larang, dia buat. Kemudian dia alpa, dia tidak mensyukuri dengan pemberian Allah Ta'ala. Dan menolak pemberian anugerahnya dengan kebencian. Maksudnya tuan-tuan, kita bincang tuan-tuan tentang dua golongan. Golongan kafir dengan golongan mukmin. Dua golongan ni kata Ibn Al-Qayyim, golongan yang ahli neraka ni, Allah perintah dia tak peduli, Allah larang dia buat, dia tak syukur dengan pemberian Allah. Kemudian dia menolak anugerah daripada Allah Ta'ala ni dengan kebencian. Mereka lah musuh Allah SWT, yakni orang kafir, dan di dalam hati mereka sentiasa tumbuh rasa permusuhan. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah, musuh-musuh Allah Ta'ala ni adalah orang kafir, orang yang tidak beriman kepada Allah Ta'ala. Dan orang kafir ni dalam diri mereka, dalam hati mereka sentiasa ada rasa permusuhan, sentiasa nak bermusuh dengan umat Islam. Adapun golongan lain adalah golongan yang berkata, sesungguhnya kami adalah hamba-Mu. Ini golongan yang berbahagia, golongan ahli syurga ni, yang Allah Ta'ala masukkan ke dalam syurga ni. Apa kata mereka? Golongan yang berbahagia, golongan yang masuk ke dalam syurga ni. Mereka kata apa? Sesungguhnya kami adalah hamba-Mu. Ya Allah, kami adalah hamba-Mu, ya Allah. Jika Engkau memerintahkan kami, nescaya kami akan segera menunaikan. Ya Allah, kami adalah hamba-Mu. Ya Allah, Engkau Khalik, Engkau pencipta. Kami makhluk, Engkau ciptakan kami, ya Allah. Kami hamba-Mu, ya Allah. Apa sahaja perintah daripada-Mu, ya Allah, kami akan melaksanakannya. Jika Engkau melarang, nescaya kami akan menahan diri kami dan menjauhkan diri kami dari apa yang Engkau larang. Ya Allah, apa saja, ya Allah, yang Engkau larang, ya Allah. Ya Allah, apa saja yang Engkau tegah, ya Allah, kami tahan diri kami. Kami tidak melakukan perbuatan perkara yang dilarang oleh Allah. Dan kami menjauhkan diri kami daripada perkara perbuatan yang ditegah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini hamba Allah yang berbahagia. Golongan yang Allah Ta'ala masukkan ke dalam syurga. Jika Engkau memberikan anugerah, nescaya kami akan memuji-Mu. Masya Allah tuan-tuan, Allah Ta'ala kurniakan kepada kita pelbagai nikmat, maka kita puji Allah SWT dengan ucapan apa? Alhamdulillah. Masya Allah, tabarakallah tuan-tuan. Siapa di antara kita tuan-tuan
Allah Subhanahu Wa Taala ni, pemberian Allah Taala ni tidak sama. Ada orang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kekayaan, harta, dunia yang dia miliki. Dunia yang dia miliki, wang ringgit yang dia miliki, perniagaan yang dia miliki sedikit pun tidak melupakan dia kepada Rabb, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sentiasa keluar daripada lisan dia, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Hada min fadli Rabbi, ini kurniaan daripada Allah. Liyabluwani aashkuru am akfur, ini pemberian daripada Allah, hendak menguji daku apakah daku bersyukur ataupun daku kufur kepada nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah, tabarakallah. Maka tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang berbahagia, yang dimasukkan oleh Allah Taala ke dalam syurganya, dia apabila Allah Ta'ala kurniakan, anugerahkan nikmat kepada dia, maka dia akan memuji Allah SWT. Jika engkau menolak memberikan anugerah, maka kami akan merendahkan diri di hadapanmu dan mengingatmu. Kalau Allah Ta'ala tak beri nikmat pada dia, kalau Allah Ta'ala tak berikan kekayaan kepada dia, jikalau Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni tidak memberikan dunia kepada seseorang itu, seseorang itu sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan rendahkan diri dia terhadap Allah. Dia akan sentiasa mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Maknanya tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala tak beri kurniaan yang banyak kepada dia, dia tetap memuji Allah. Allah Ta'ala tidak memberikan wang ringgit dunia yang banyak kepada dia, dia tetap memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun dia susah, walaupun dia miskin, dia tetap mengucapkan Alhamdulillah. Maka sebab itu tuan-tuan, kunci kebahagiaan adalah bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebab itu tuan-tuan, bila mana dalam hidup kita, kita mula mengeluh, kita mula membandingkan diri kita dengan orang lain, kita mula membandingkan diri kita dengan orang yang lebih daripada kita dari segi dunia, maka tuan-tuan beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya apa tuan-tuan? Kalau kita tak puas hati dengan pemberian, pembahagian rezeki, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Nahnu qasamna, kami yang bahagi-bahagikan, bainahum, di antara mereka, ma'isyatahum fil hayatid dunya, dalam kehidupan dunia. Allah Ta'ala kurniakan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam dan Nabi Daud alaihissalam, Allah Ta'ala kurniakan ilmu, kekayaan, kekuasaan. Manakala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW tidak mempunyai harta yang banyak. Nabi Muhammad SAW bukanlah seorang yang kaya raya, dan Nabi SAW seorang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila mana Allah Ta'ala tak beri, tak kurniakan kepada kita anugerah, kurniaan, maka kita tetap merendahkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan sentiasa mengingati Allah Ta'ala. Oleh itu tidak ada lagi penghalang antara mereka dan syurga kecuali tirai kehidupan dunia. Kata pengarang tuan-tuan, tidak ada penghalang bagi orang yang beriman, yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini, tidak ada penghalang antara dia dengan syurga Allah Subhanahu Wa Taala melainkan tirai kehidupan. Contohnya tuan-tuan, hari ini kita hidup tuan-tuan, kita beriman kepada Allah, kita beramal soleh, kita bertakwa, kita taat kepada Allah, kita ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita jadi hamba Allah yang benar-benar bertakwa kepada Allah SWT. Sewaktu kita hidup ini, tidak ada penghalang antara kita dengan syurga melainkan kehidupan. Kita tak dapat lagi melihat, merasai, menikmati segala nikmat dalam syurga disebabkan apa? Kita masih lagi hidup. Maka orang yang beriman, ketika mana dia hidup, tidak ada penghalang antara dia dengan syurga melainkan tirai kehidupan. Setelah mana dia mati, meninggal dunia, dimasukkan jenazahnya ke dalam kubur, maka bermulalah segala kenikmatan, segala kurniaan, dia dimuliakan oleh Allah SWT. Bila dimasukkan jenazah orang yang beriman kepada Allah SWT, orang mukmin, beriman, takwa pada Allah SWT, masuk ke dalam kubur,
kubur menjadi luas sejauh mata memandang. Maka masuk dalam kubur pun telah dilayan dengan layanan yang istimewa. Maka sebab itu disebut, pengarang sebut, orang beriman ni penghalang dia dengan syurga itu adalah disebabkan dia masih lagi hidup. Bila dia telah meninggal dunia, kemudian akan dibangkitkan padang mahsyar, kemudian akan dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Mana penghalang antara mereka dengan syurga ni kecuali tirai kehidupan dunia, dan jika maut menjemput mereka akan berada di tempat kenikmatan dan bersama para bidadari. Allah SWT berfirman kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in yang gugur mati syahid. Wala tahsabanna alladhina qutilu, jangan kamu menyangka bahawa mereka itu mati. Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata, jangan kamu menyangka mereka yang mati di dalam medan peperangan. Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata, jangan kamu menyangka mereka yang mati gugur syahid di medan peperangan melawan orang kafir, orang munafik. Bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun, bahkan mereka hidup di sisi Allah SWT, mendapat kurniaan rezeki daripada Allah Ta'ala. Masya Allah, tabarakallah. Sebab itu tuan-tuan, orang alim, orang saleh, para alim ulama, para salafus saleh, orang yang beriman, benar-benar beriman pada Allah, ketika mana dia meninggal dunia tuan-tuan, jenazahnya tuan-tuan, wajahnya bersih, wajahnya tersenyum. Kenapa tuan-tuan? Dia tidak sabar-sabar untuk bertemu dengan Allah SWT, nak menghadap Allah SWT. Masya Allah, tabarakallah, kita tak sampai lagi, iman kita sampai pada tahap tu. Tak ada lagi orang ni, kalau kita tanya dia, tuan, encik, apa yang impian encik, apa yang encik nak dalam hidup encik ni, yang encik tak sabar-sabar nak dapat perkara tu, nak dapat benda tu. Jarang jumpa, mungkin tak ada kot orang jawab, yang saya tak sabar-sabar nak dapatkan adalah saya nak menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada lagi rasanya tuan-tuan perempuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi tuan-tuan, orang yang beriman, orang mukmin ni tuan-tuan, sebenarnya hakikatnya tuan-tuan, apa yang dia tak sabar-sabar adalah bertemu dengan Allah. Siapa yang suka untuk bertemu dengan Allah SWT, Allah juga suka untuk bertemu dengan dia. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah SWT, dalam hidup kita ni tuan-tuan, kita cuba latih hati kita supaya kita rasa tidak sabar-sabar tuan-tuan. Kita siap, sedia, ready tuan-tuan, bila-bila masa saja, sampai ajal kita sedia tuan-tuan untuk menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak ada pilihan. Umur kita ni telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bila-bila masa saja Allah Subhanahu Wa Taala boleh mencabut nyawa kita. Demikian pula yang terjadi pada golongan pertama, tidak ada lagi penghalang antara mereka dengan neraka kecuali tirai kehidupan. Jika maut menjemput mereka akan kembali kepada kerugian dan siksa. Baik, bagi ahli neraka, bagi orang kafir ni, tidak ada penghalang bagi orang kafir, tidak ada penghalang antara orang kafir dengan neraka, melainkan tirai kehidupan. Bila mana dia mati, masuk saja di dalam kubur akan berkata, selama ni kau berjalan di atas aku, hari ini engkau telah diserahkan kepada aku, maka hari ini aku akan melayan kamu dengan seburuk-buruk layanan. Maka kubur akan menghimpit sehingga tulang apa ni tuan-tuan, tulang di dada ni tuan-tuan, berceramuk ke apa tuan, macam ni tuan-tuan. Masya Allah, wal'iyadzubillah, minta jauh tuan-tuan. Jadi orang kafir, orang yang kufur pada Allah, mereka yang tidak beriman pada Allah, siapa saja yang tidak beriman pada Allah SWT ni, hakikatnya tuan-tuan, mereka itu tidak ada penghalang
antara dia dengan neraka melainkan kehidupan. Bila mana dia mati meninggal dunia, maka dia akan diseksa bermula daripada alam kubur. Masuk dalam kubur, tuan-tuan, akan datang malaikat Munkar dan Nakir, akan menyoal, akan memukul jenazah yang dimasukkan, jika dia adalah jenazah orang yang tidak beriman pada Allah, yang kufur kepada Allah SWT. Baik, jika golongan dunia dan akhirat bertarung di hatimu dan engkau ingin tahu golongan manakah engkau berada, maka lihatlah kepada siapa engkau lebih condong dari keduanya. Baik, tuan-tuan. Macam mana, tuan-tuan, kita nak tahu kita ni, tuan-tuan, golongan dunia ataupun golongan akhirat? Bila mana, tuan-tuan, berlawan dalam hati kita ni, kita pun tak tahu aku ni ahli akhirat ke ahli dunia. Macam mana kita nak tahu, tuan-tuan? Kata pengarang, maka kita tengok, tuan-tuan, kepada siapa yang hati kita ni lebih condong dari kedua-duanya. Dan bersama siapa engkau bertarung, kerana tidak mungkin bagimu untuk berdiri tegak di antara dua golongan tersebut, dan tidak mustahil lagi engkau harus bersama salah satu dari kedua-dua golongan itu. Jadi, tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah SWT, antara dua ya, tuan-tuan. Sama ada kita ini menjadi golongan yang berbahagia, wa ammal ladina su'idu. Su'idu tu maknanya berbahagia, ataupun fa ammal ladina syaqu. Syaqu tu maksudnya golongan yang celaka, golongan yang dilaknat, golongan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kata pengarang, patuhlah kepada orang mukmin yang soleh dan janganlah patuh kepada orang kafir yang binasa. Jadi orang Islam dia kena taat hanya kepada orang mukmin, dan dia tidak boleh taat patuh kepada orang kafir. Baik, taatilah mereka yang beriman, kerana orang yang beriman akan mengaitkan dirinya dengan akhirat selamanya, dan segala sesuatu yang ada di dunia ini digerakkan dengan mengingati akhirat, serta sesiapa pun yang menyibukkan dirinya dengan sesuatu, maka dia akan memahami kesibukannya. Jadi, tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah, Allah Ta'ala perintahkan orang Islam ni, dia ketaatan dia hanya kepada orang yang beriman. Sebab apa? Sebab orang yang beriman ni, dia kaitkan diri dia, hubungkan diri dia dengan akhirat. Dan kalaupun dia ada dunia, dia ada kekayaan, dia ada harta, dia ada kuasa, maka dia akan gunakan dunia itu untuk akhirat. Dunia Allah Ta'ala berikan kepada dia, sama ada harta, sama ada kuasa, sama ada wang ringgit, apa sahajalah yang dia miliki di dunia ni, dia gerakkan, dia gunakan untuk akhirat. Serta sesiapa pun yang menyibukkan dirinya dengan sesuatu, maka dia akan memahami kesibukannya. Maka engkau tidak melihat, seandainya para pekerja itu masuk rumah yang makmur, engkau akan melihat tukang kayu akan melihat pada atap, pekerja bangunan akan melihat pada tembok, dan penenun akan melihat pada tenunan baju. Maksudnya, tuan-tuan, kata pengarang, contohlah seorang tukang rumah, seorang tukang buat rumah. Jadi orang yang tukang rumah ni, orang yang bina rumah, buat rumah ni, kepakaran dia, kemahiran dia, kalau dia pejam mata, yang dia bayangkan ni, contohnya dia pandai buat rumah. Buat rumah lah, maknanya simennya, batu batanya dan sebagainya. Bila mana dia melihat rumah, maka dia boleh tahu rumah ni simennya banyak ni, kayunya, batu batanya, besi di dalam, macam-macam lah, tuan-tuan, buat rumah ni. Begitu juga seorang tukang kayu, dia bekerja di kilang kayu, kilang balak dan sebagainya. Dia tengok pokok ni pun dia tahu. Dia tengok besar ni punya pokok, panjang ni, saiz dia, boleh buat rumah, ukuran dia sekian. Begitu juga orang yang buat bangunan. Begitu juga dengan orang yang
penenun, orang yang buat baju dan sebagainya. Maka bila dia tengok, dia akan mudah. Dia tahu. Maka ini contoh yang diberikan oleh pengarang kitab. Begitu juga orang yang beriman pada Allah, orang mukmin, orang Muslim, orang Islam ni, walaupun tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah SWT, dunia ada di tangan dia, dia ada kekuasaan, dia ada wang ringgit, dia ada harta, dia tidak melupakan akhirat. Dia tidak melupakan perintah-perintah Allah SWT. Dia akan menjauhi larangan-larangan Allah Ta'ala. Dia akan mengikuti ajaran yang diajar oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Seorang mukmin jika dalam kegelapan, dia akan teringat pada kubur. Masya-Allah, tuan-tuan, seorang orang Islam, kita sebagai orang Islam, tuan-tuan, bila kita berada dalam kegelapan, kita tutup lampu nak tidur dah, tuan-tuan. Kita teringat apa, tuan-tuan, bila mana kegelapan? Kita ingat kelak bila mana kita meninggal dunia, kita akan berada di dalam kubur keseorangan, tidak ada cahaya melainkan amalan-amalan kita yang kita lakukan, amal soleh yang kita lakukan sewaktu kita hidup. Amalan itulah yang akan menemani kita. Jadi bila mana orang mukmin berada dalam kegelapan, dia ingat, oh, nanti aku akan berada dalam kubur seorang diri dalam kegelapan. Nah, bila mana dia jika melihat sesuatu yang menyakitkan, bila mana dia melihat sesuatu yang menyakitkan, dia akan teringat hukuman Tuhan. Bila mana dia melihat sesuatu yang menyakitkan, dia ingat azab Allah Subhanahu Wa Taala yang sangat pedih. Nah, jika mendengar suara yang memekik, dia teringat tiupan sangkakala. Bila mana dia mendengar suara pekikan, mengingatkan dia kepada tiupan sangkakala. Nah, jika dia melihat orang yang tidur, dia teringat kematian dalam kubur mereka. Dia tengok orang tidur, dia teringat kepada kematian. Dia teringat kepada alam kubur. Dan jika melihat kenikmatan, dia teringat syurga. Dia tengok nikmat, dia teringat syurga. Dia tengok kenikmatan di dunia, kereta yang mewah, rumah yang besar, makanan yang lazat-lazat, duit, harta yang berapa keturunan makan tak habis. Dia ingat kepada syurga Allah, kenikmatan syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Maka cara pemahamannya selalu berkait dengan apa yang sempurna, dan itulah yang menyibukkan dirinya dari segala dosa. Masya Allah. Sebab itu, tuan-tuan, orang mukmin ni, tuan-tuan, Masya Allah, apa yang dia lakukan, apa yang dia lihat, apa yang dia dengar ni, tuan-tuan, akan mengingatkan dia kepada akhirat, akan mengingatkan dia kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala, akan mengingatkan dia kepada larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan, tuan-tuan, perempuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan kita digolongkan dalam golongan yang berbahagia, iaitu golongan yang dimasukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke dalam syurganya yang penuh dengan kenikmatan. Jadi, tuan-tuan, perempuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, saya kira cukup tazkirah kuliah bulanan kita pada malam ni, insya-Allah. Moga-moga Allah SWT memanjangkan umur kita, memberikan kesihatan kepada kita, kita dapat menyambung lagi kuliah bulan kita pada kuliah yang akan datang, insya-Allah. Sebelum saya menutup kuliah tazkirah pada malam ini, saya mengucapkan terima kasih, jazakallah, kepada pengurusi surau dan juga kepada seluruh saf kepimpinan Surau An-Nur Bandar Puteri Kelang, dan juga kepada tuan-tuan semua jemaah Surau An-Nur Bandar Puteri Kelang. Bolehlah tuan-tuan yang ingin menyumbang kepada dana surau, bolehlah tuan-tuan bank in transfer kepada akaun surau yang ada di dalam Facebook, FB Surau An-Nur Bandar Puteri Kelang. Mudah-mudahan dengan segala wang ringgit, harta yang tuan-tuan perempuan infakkan, daripada tak kira jumlahnya, RM1, RM10, RM100, berapa sahaja, segala yang kita infakkan, yang kita dermakan, yang kita korbankan itu,
pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sama ada Allah Subhanahu Wa Taala bayar cash, berikan ganjaran cash waktu di dunia, ataupun Allah Subhanahu Wa Taala simpan di akhirat kelak, yang mana kita akan berbahagia dengan segala apa yang kita korbankan, yang kita infakkan, yang kita dermakan di dunia ni. Wallahu alam. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Salah dan silap datang daripada kekurangan, kejahilan dari saya mohon keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan saya minta maaf dengan tuan-tuan, puan-puan semua yang menonton FB Live pada malam ni. Wallahu alam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim wa li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.